selamat datang ke ITTV. Bersama-sama saya lagi, Cikgu Intan untuk mempelajari materi pelajaran sains tahun 4 dan kali ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif. Kamu ingat lagi tak pada kemahiran proses sains? Jadinya kemahiran manipulatif adalah cabang yang berbeza daripada kemahiran proses sains. Kalau kemahiran proses sains, kamu belajar mengenai memerhati, mengelas dan lain-lain lagi yang mana dah banyak cikgu tunjukkan kepada kamu. Bagaimana pula dengan kemahiran manipulatif? Ia adalah berkenaan dengan macam mana kalau kamu nak buat eksperimen, apakah kaedah-kaedah yang betul dan teratur. Kemudian kalau kamu ada spesimen, contoh belalang, macam mana kamu nak handle belalang tu? Macam mana kamu nak pegang belalang tu? Inilah pentingnya kemahiran manipulatif. Dan kamu kena tahu macam mana kita nak simpan kesemua peralatan ni dengan kaedah yang betul. Jadi, jangan ke mana-mana. Kemahiran manipulatif sangat penting. Kemahiran manipulatif menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul, mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat, melukis spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul dan menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kecil tulisan dia, macam mana nak tengok ni? Baik ada alat ni. Baru dah nampak mana Malaysia. Tu pun Malaysia. Hai. Apa yang kamu tengok tu? Cikgu tengah gunakan macam mana kita nak gunakan alat kanta pembesar ni dengan betul. Jadinya, kamu kena tahu kita boleh gunakan alat kanta pembesar untuk melihat sesuatu yang kecil. Dengan cara ni, kita boleh melihat dengan tepat. Sekarang ni, cuba kamu tengok kita ada video tentang penggunaan mikroskop. Kamu pernah guna tak mikroskop dekat sekolah? Jadinya mikroskop ni kita gunakan untuk melihat sesuatu yang sangat kecil seperti mikroorganisma ataupun kita panggil sebagai hidupan seni. Macam mana pula dengan penggunaan kanta pembesar? Apakah perbezaan di antara mikroskop dan kanta pembesar? Jadi, untuk lihat yang benda yang sangat halus, kita kena gunakan mikroskop. Kalau kanta pembesar adalah sesuatu yang kita boleh lihat cuma kecil ataupun tak jelas. Bukan alat kanta pembesar je. Cikgu juga ada. Apa nama dia ni? Penunu Bunsen. Inilah alat yang digunakan kalau kita nak melakukan proses pembakaran. Jadi, kita kena tahu macam mana cara untuk mengendalikan penunu Bunsen yang betul. Untuk ini, kamu kena bertanya dengan cikgu kamu. Cikgu akan tunjukkan dengan cara yang betul. Dan kemudian, apa lagi yang cikgu nak tunjuk ni? Cikgu pun tak sabar. Kita ada ni, sarung tangan. Kalau kita nak buat apa-apalah sekalipun eksperimen ataupun nak pegang alat radas ke apa ke, pastikan kamu pakai sarung tangan. Boleh pakai satu belah sahaja ataupun lebih elok kalau kamu pakai kedua-dua belah. Jadinya kemahiran manipulatif yang pertama iaitu mengendalikan peralatan sains dengan betul. Kemahiran manipulatif yang kedua, kita ada menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Apa dia contoh-contohnya? Semua bahan kimia perlu dilabelkan dan bertarikh. Kemudian kita ada menyimpan bahan-bahan yang berbahaya daripada haba dan cahaya matahari. Pastikan juga penutup diketatkan pada bekas bagi mengelakkan kebocoran dan penyejatan kandungan. Sekarang ni, cikgu nak tunjukkan macam mana untuk kamu menyimpan segala cecair ataupun bahan kimia dengan cara yang betul. Jadi pada cikgu kita ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 tabung uji. Dan setiap tabung uji mempunyai saiz yang berbeza. Kalau kat sini kalau kamu tengok tabung uji dia sama saiz semua. Jadinya kita tak tahu yang warna kuning ni apa, hijau ni apa dan seterusnya. Biru, merah dan ungu. Jadinya kamu perlu buat apa? Kamu kena cari penutup yang sesuai dan muat untuk setiap tabung uji supaya
bau ataupun segala bahan-bahan kimia tak akan terkeluar daripada tabung uji ini. Dan seterusnya kamu juga perlu menyimpan ataupun meletakkan tabung uji ini di dalam bekas ataupun tempat letak tabung uji. Ini adalah kemahiran manipulatif dan kamu kena tahu. Radas kecil seperti tabung spesimen, piring Petri, slide mikroskop bolehlah disimpan dalam kotak ataupun laci yang bertutup dan dilabel. Seterusnya, untuk kemahiran manipulatif, kita ada mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Seperti apa? Kalau kita ada spesimen tumbuhan, kita hanya mengambil tumbuh-tumbuhan yang diperlukan ke makmal. Spesimen dikembalikan ke tempat asalnya dan kalau kita hendak menggunakan spesimen haiwan, kita perlu letakkan haiwan kecil dalam piring Petri. Kalau masih hidup, silalah bebaskan haiwan tersebut. Kemahiran manipulatif yang seterusnya, kita akan belajar macam mana cara nak melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Kalau kamu nak melukis, pastikan lukisan kamu jangan ada bahagian yang kamu lorek-lorek macam nak lukis macam artis tu. Bukan. Okay? Untuk sains sangat-sangat penting. Kamu hanya memerlukan satu sahaja garisan. Tak boleh kamu nak lorek-lorek macam buat pecahan. Lain. Kemudian, lakarkan dengan tepat ataupun lukiskan dengan tepat. Dan pastikan gambar yang kamu lukis mestilah besar daripada apa yang kamu ada. Contoh, kamu nak lukis gambar bunga. Pastikan bunga ni besar. Macam mana pula cara nak melabel? Kalau kamu nak label, kalau kamu tengok cara cikgu melabel, kepala putik, mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai sari, bakal biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 garisan tidak bertemu di antara satu sama lain. Ini adalah sangat penting dan labelkan di sisi gambar yang hendak kamu lukis. Kemahiran manipulatif, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul seperti bersihkan semua alat dengan betul dan dengan menggunakan sabun. Pastikan peralatan kering sebelum disimpan ke tempat asalnya. Baiklah, sekarang ni dah tiba masa untuk kita pergi tengok kepada soalan-soalan yang cikgu dah sediakan. Soalan 1. Kemahiran menggunakan 5 deria kita untuk mendapatkan maklumat. Jadi, apakah jenis kemahiran proses sains yang dinyatakan di atas? A. Memerhati, B. Mengelas, C. Meramal dan D. Membuat inference. Jadi, kamu kena ingat balik, apabila kita menggunakan 5 deria, ia merujuk kepada penyataan yang mana? Adakah A, B, C atau D? Dan jawapannya ialah A, memerhati. Soalan 2. Sila lihat pada gambar yang ditunjukkan. Apakah jenis kemahiran manipulatif yang ditunjukkan dalam rajah? Cuba kamu lihat dengan teliti. Gambar itu menunjukkan seorang perempuan sedang menggunakan apa nama alat tu? Mikroskop. Jadinya ada 5 kemahiran manipulatif yang telah kita belajar. Jadi mana satu yang kamu rasa sesuai untuk kemahiran manipulatif yang ditunjukkan? Ini tentang menggunakan peralatan sains. Jadi, cuba kamu teka. Jawapannya ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Imbas kembali, macam biasa cikgu dah ajar apa dia kemahiran saintifik terbahagi kepada 2 cabang. Yang pertama, kemahiran proses sains. Apa dia? Yang banyak-banyak tu daripada memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Apa lagi? Membuat inference, hipotesis, berkomunikasi dan sebagainya. Dan baru je kejap tadi, cikgu dah terangkan beberapa kemahiran manipulatif. Maksudnya, kalau kita nak buat eksperimen, kamu kena tahu berapa? 5 kemahiran manipulatif, iaitu menggunakan dan macam mana kita nak mengendalikan peralatan sains dengan betul. Kemudian kamu kena tahu macam mana cara nak menyimpan ni. Cara nak menyimpan apa? Peralatan sains dan bahan sains dengan betul dan tepat. Membersihkan lagi. Kenalah bersihkan. Dah buat eksperimen, kenalah pandai-pandai bersihkan.
Lepas dah bersihkan, kamu kena tahu apa lagi? Ingat tak? Macam mana kita nak mengendalikan spesimen? Kalau contoh kamu nak ambil gambar belalang. Ambil belalang yang hidup, macam mana kita kena? Kalau dia hidup lagi, kita kena apa tadi? Bebaskan. Dan yang paling penting, apa yang belakang cikgu? Tahu macam mana cara untuk melukis dengan tepat. Jadinya, jangan lupa kesemua yang cikgu dah ajar pada kamu, buat lagi ulang kaji dengan lebih banyak. Dan jumpa cikgu pada episod yang seterusnya. Sekian, terima kasih.